Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan aliran dan mazhab dalam agama Islam, agama Kristian, agama Hindu dan agama Buddha, dan juga menganalisis terhadap falsafah dan doktrin yang ada dalam aliran tersebut. Pengenalan, mengkaji asal-usul kedatangan dan sejarah perkembangan bagi agama Islam, agama Kristian, agama Hindu dan agama Buddha. Agama juga merujuk kepada aspek kepercayaan kepada Tuhan, sama ada kepercayaan kepada satu ataupun banyak Tuhan. Asal-usul dan sejarah perkembangan sesuatu agama penting untuk dipelajari agar masyarakat dapat memperolehi maklumat terperinci berhubung agama mereka di samping meningkatkan lagi kepercayaan penganut agama tersebut. Seterusnya, aliran dan mazhab yang terdapat dalam agama Islam, agama Kristian, agama Hindu dan agama Buddha. Mazhab dapat ditarifkan sebagai aliran, fahaman ataupun ajaran dalam bidang-bidang tertentu. Setiap agama mempunyai mazhab ataupun aliran yang tertentu. Sebagai contoh, agama Islam iaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan juga Maliki, manakala agama Kristian, mazhab Protestan dan Katolik, agama Hindu, mazhab Saivisme dan Vaishnavisme, agama Buddha, mazhab Mahayana dan Theravada. Akhir sekali, menganalisis falsafah dan doktrin yang terkandung dalam agama Islam, agama Kristian, agama Hindu dan agama Buddha. Falsafah ialah pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi menjadi dasar-dasar ilmu lain, manakala doktrin bermaksud ajaran atau pembentukan agama atau mazhab atau sekumpulan ahli yang disusun dalam sistem yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Bagi asal-usul agama Islam ialah agama ini turun daripada Allah, daripada langit melalui Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutuskan untuk memperjuangkan agama Islam oleh Allah. Islam juga adalah agama rasmi di Malaysia dan merupakan agama yang paling banyak dianuti di negara ini. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan agama ini meluas, yaitu perdagangan, perkahwinan antara sultan, sifat penganut agama Islam, dan peluasan kuasa dan faktor politik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan agama Kristian, iaitu dari segi asal-usul dan juga aliran yang dibawa oleh agama ini. Dari segi asal-usul, agama ini bermula sekitar 2 hingga 7 sebelum Masihi di kota Palestin, iaitu Jerusalem. Namun begitu, perjumpaan pertama antara pederi-pederi telah berlaku sekitar 325 Masihi, yang mana perjumpaan tersebut dinamakan sebagai Majlis Nasya. Dalam Majlis Nasya ini berlaku perdebatan antara pederi, yang mana antara golongan Trinity dan non-Trinity. Trinity adalah yang menyokong konsep 3 Tuhan, manakala non-Trinity adalah yang menolak konsep 3 Tuhan. Hasil daripada majlis tersebut, maka wujudlah Bible yang terdiri daripada Perjanjian Lama yang disebut sebagai Injil dan Perjanjian Baru disebut sebagai Gospel. Seterusnya, asal-usul agama Hindu. Menurut Nikhilananda 1990, Hinduisme merupakan agama yang tertua di dalam dunia. Ia juga adalah agama yang masih segar di antara agama-agama yang wujud dan dipraktikkan. Menurut Harvey Andrew 2001, di India, agama Hindu sering disebut dengan nama Sanatana Dharma yang bermaksud agama yang kekal, ataupun Vaidika Adharma yang bermaksud agama yang berdasarkan kitab suci Veda. Nama India dijelaskan dari nama sungai Sindhu yang mengairi daerah barat India. Bangsa Persia yang menyebut sungai itu sebagai sungai Hindu, kemudian nama itu diambil alih oleh orang Yunani sehingga nama ini terkenal di dunia barat. Tidak banyak yang tahu mengenai asal-usul dan sejarah agama Hindu kerana sejarah agama ini telah ada sebelum sistem penulisan sejarah berkembang. Agama tertua ini mempunyai sejarah yang panjang dan agama suci ini lahir dan berkembang di benua kecil India. Agama Hindu diyakini terbentuk dari beberapa keyakinan, iaitu keyakinan bangsa Arya dan keyakinan bangsa Dravida. Menurut Kenoye 1998, Hinduisme tidak diasaskan oleh seorang pengasas pun. Menurut Werner 1994, ia tidak ditadbir oleh satu badan atau pusat untuk menetapkan segala aktivitinya. Terdapat 4 kitab utama agama Hindu yang diakui oleh penganutnya. Antaranya ialah Kitab Veda, Kitab Upanishad, Kitab Mahabharata dan Kitab Ramayana. Keempat-empat kitab ini menjadi rujukan utama penganut Hindu terutama di negara India, termasuklah negara Malaysia. Terdapat beberapa dewa utama yang dipercayai dalam ajaran Hindu dikenali sebagai Dewa Trimurti.
Yang pertama adalah Dewa Brahma, bertugas untuk mencipta alam semesta serta mengatur segala peristiwa yang terjadi di dunia. Yang kedua, Dewa Vishnu, yang bertugas untuk memelihara alam semesta. Dan yang ketiga, Dewa Shiva, yang bertugas melebur segala sesuatu yang sudah usang dan tidak layak berada di dunia sehingga harus dikembalikan kepada asalnya. Asal-usul agama Buddha. Agama Buddha ialah agama dan falsafah yang berasaskan ajaran Buddha Sakyamuni, iaitu dikenali sebagai Siddhartha Gautama yang lahir pada kurun kelima sebelum Masihi. Agama Buddha tersebar ke benua India dalam 5 kurun selepas baginda meninggal dunia. 2000 tahun yang seterusnya, agama Buddha telah tersebar ke Tengah, Tenggara, Timur Asia, China, Korea dan Jepun. Mengikut kriteria klasifikasi agama Buddha, mempunyai 3 aliran utama iaitu Theravada, iaitu bahasa Sanskrit, Satrivarada, Mahayana dan Vajrayana. Dalam aliran Theravada, matlamat utama ialah pencapaian tahap Hukjur Nirvana yang dicapai melalui 8 jalan mulia atau juga dikenali sebagai jalan kesederhanaan. Dengan ini, seseorang itu dikatakan bebas dari kitaran kesengsaraan dan kelahiran semula. Aliran Theravada merupakan aliran yang paling diamalkan di Sri Lanka dan Asia Tenggara. Aliran Mahayana pula ialah yang termasuk daripada tradisi Tanah Tulen, Zen. Buddhisme Nichiren, Shingon dan Tiantai iaitu Tendai banyak dijumpai di bahagian Asia Timur. Bertentangan dengan pencapaian nirvana, Mahayana mengilhamkan pencapaian kebudaan melalui laluan Bodhisattva, satu tahap di mana seseorang itu terus berada di kitaran kelahiran semula untuk membantu manusia lain mencapai kesedaraan. Aliran Vajrayana iaitu sebuah ajaran yang berususkan Sinda India mungkin boleh dilihat sebagai satu aliran baru atau sebahagian daripada aliran Mahayana. Buddhisme Tibet yang masih mengekalkan ajaran Vajrayana abad ke-8 India masih dipraktiskan di kawasan sekitar Himalaya, Mongolia dan Kalimikia. Buddhisme Tibet mengilhamkan pencapaian kebudayaan atau badan pelangi. Di sini agama Buddha mempunyai lebih kurang 488 hingga 535 juta penganut di seluruh dunia. Agama Buddha dikenali sebagai salah satu agama yang paling utama di dunia. Seorang Buddha ialah seorang yang memahami kebenaran alam semesta melalui pelajarannya yang bertahun-tahun. Penyiasatan dengan pengamalan agama pada masanya dan pertapaan, penemuannya dikenali sebagai bodhi atau kesedaran. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan subtajuk aliran dan mazhab dalam agama Islam. Terdapat 4 mazhab utama dalam agama Islam iaitu mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Mazhab yang pertama, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i diasaskan oleh Imam Asy-Syafi'i atau nama sebenarnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i. Mazhab ini adalah lahir daripada pengalaman 2 aliran fiqh yang dipelajari oleh Imam Syafi'i sendiri, iaitu daripada mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Mazhab ini kebanyakannya diikuti oleh masyarakat Muslim di selatan Mesir, barat Arab Saudi, Syria, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, selatan Filipina dan pantai Coromandel di Malabar, Hadramaut Yaman serta Bahrain. Imam Syafi'i menggunakan 5 sumber asas untuk mengeluarkan sesuatu hukum, iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama', Qaul sahabat, Qiyas, Uruf dan perundangan syariat terdahulu, dan adat atau urf dan undang-undang syariat Nabi-Nabi lain sebelum Islam. Seterusnya, Mazhab Maliki. Mazhab ini diasaskan oleh Imam Malik atau nama sebenar adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Ashbahi yang merupakan salah satu kabilah di Yaman, iaitu kabilah Al-Ashbah. Imam Malik adalah tokoh dalam bidang hadis yang terkenal dengan kebenaran dalam riwayatnya. Mazhab Maliki kebanyakannya diamalkan di utara Afrika dan sebahagian Afrika Barat. Imam Malik berpedoman pada beberapa sumber, iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Qaul Sahabi, Amal Ahli Madinah,
masalih mursalah, istishab, syadud zariyah dan syar'u man qablana yang menjadi landasan fiqh Maliki. Seterusnya, mazhab Hambali. Mazhab ini diasaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seorang mujtahid besar, ahli hadis dan ahli fikih. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Ibnu Hanbal Ibnu Hilal Ibnu Asad Asy-Syaibani Al-Baghdadi. Mazhab ini kebanyakannya diamalkan oleh masyarakat Islam di semenanjung tanah Arab, terutamanya Hijaz, seperti Mekah dan Madinah, di pedalaman Oman dan beberapa tempat sepanjang Teluk Parsi dan beberapa bandar di Asia Tengah. 5 dalil yang menjadi dasar istinbat hukum Imam Ahmad iaitu Nas Al-Quran dan Sunnah Marfu'ah, fatwa sahabat yang tidak ada perselisihan di antara mereka, fatwa sahabat yang diperselisihkan di antara mereka, hadis mursal dan hadis da'if, dan qiyas. Mazhab Hanafi. Mazhab ini diasaskan oleh Imam Abu Hanifah atau nama sebenar adalah Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Mah At-Taimi Al-Kufi. Beliau berasal dari keturunan bangsa Persia. Mazhab ini kebanyakannya digunakan di Mesir, Turki, Sabbenua India, Tajikistan, Iraq dan sebahagian Afrika Barat. Metod istinbat yang menjadi sumber kepada mazhab Hanafi dalam berijtihad adalah Al-Quran, As-Sunnah, Qaul As-Sahabah, Al-Ijma', Al-Qiyas, Al-Ihtisan dan Al-Uf. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Aliran dalam Kristian dapat dibahagikan kepada dua, iaitu Trinity dan Non-Trinity. Trinity terbahagi kepada dua, iaitu Roman Katolik dan juga Protestan. Roman Katolik merupakan aliran yang paling banyak dianuti oleh penduduk dunia, iaitu sekitar 1.6 penduduk dunia adalah Roman Katolik. Aliran ini merupakan aliran yang paling awal muncul di Eropah, yang dibawa dan dipengaruhi oleh tokoh-tokoh ilmuwan seperti Agustinus. Seterusnya adalah aliran Protestan. Aliran Protestan pula lahir di Jerman pada tahun 1517 yang dibawa oleh Martin Luther, yang merupakan tokoh Jerman. Martin Luther menekankan kepada konsep sola scriptura, iaitu menekankan pengikutnya untuk membaca skrip yang ditulisnya. Seterusnya adalah aliran Non-Trinity. Aliran Non-Trinity adalah yaitu aliran Unitarian. Aliran ini merupakan aliran yang cuba untuk mengembalikan ajaran kuno Kristian, yaitu berpegang kepada konsep satu Tuhan sahaja. Tokohnya adalah Arius, yang menggesa penduduk Kristian agar kembali kepada ajaran asal yang berakar umbi daripada ajaran Yahudi. Bagi mazhab agama Hindu pula terbahagi kepada dua, iaitu mazhab Saivisme dan mazhab Vaishnavisme. Mazhab Saivisme merupakan satu mazhab yang dipelopori oleh Sankara, iaitu seorang ahli falsafah dari India Selatan, dan mazhab ini mengagungkan Siva sebagai dewa ataupun Tuhan Maha Esa. Terdapat aliran yang penting dalam Saivisme, antaranya ialah Siva Siddhartha, Siva Kashmir, Virasaiva dan aliran Sakti. Bagi mazhab Vaishnavisme pula, mazhab ini menyembah Mahavishnu, dan mazhab ini dipelopori oleh Ramanuja, iaitu seorang Brahmin yang menekankan kepentingan kebaktian kepada Vishnu. Vaishnavisme ini merangkumi banyak aliran dan kumpulan yang berbeza dalam tafsiran mereka mengenai hubungan antara individu dan Tuhan. Hal ini disebabkan oleh perbezaan dalam mengutarakan idea oleh guru-guru mereka. Antara alirannya ialah Sri Vaishnava dan aliran Gaudiya. Aliran dan mazhab agama Buddha. Terdapat dua aliran dan agama yang terdapat di dalam agama Buddha, iaitu Theravada dan Mahayana. Dalam Theravada, ritual tidak ditekankan. Dalam mazhab Theravada adalah penting untuk diperhatikan bahawa peringkat antara kematian dan kelahiran semula diabaikan di sekolah Theravada. Satu hidangan sehari prinsipnya diikuti oleh pengamal Theravada. Tidak ada peraturan yang teguh tentang vegetarianism di kalangan pengamal Theravada, kerana apabila sahas mengikuti pusingan pagi setiap hari, mereka tidak boleh mendesak jenis makanan yang akan disumbangkan. Mereka juga tidak boleh memilih dan harus menerima apa yang disumbangkan oleh orang. Oleh itu, vegetarian tidak diperlukan.
Manakala dalam amalan dan mazhab Mahayana pula, mereka membantu makhluk-makhluk lain yang datang menjadi utama bersama dengan tujuan untuk membebaskan diri dalam kes Mahayana. Buddha Mahayana dicirikan oleh transmisi ke tempat-tempat yang utara seperti Jepun, Korea, Mongolia, Tibet, China dan beberapa bahagian Asia Tenggara juga. Salah satu perbezaan utama antara sekte Mahayana dan Theravada ialah bahasa yang ditulis Tripitaka. Walaupun Tripitaka ditulis dengan ketat di Pali, dalam tradisi Theravada, bahasa asal penyebaran ajarannya adalah Sanskrit. Dalam hal tradisi Mahayana, apabila tidak ada perbezaan dalam nirvana yang dicapai oleh Buddha dan Arabat Buddha, dalam hal tradisi Theravada, para Buddha Mahayana menyebutnya sebagai pembebasan dari samsara. Ritual sangat tertekan dalam tradisi Mahayana. Mahayana percaya pada tahap antara kematian dan kelahiran semula. Sekolah Mahayana meninggalkan penghormatan yang tinggi kepada satu hidangan sehari, tetapi biarkan ia pergi ke Sanghas untuk memutuskan dan bertindak. Aspek vegetarianism diikuti oleh tradisi Mahayana. So, kita masuk pada bahagian falsafah dan doktrin agama Islam. So, terdapat 3 pemikiran dalam falsafah dan doktrin agama Islam, iaitu pemikiran Islam klasik, di mana pemikiran Islam klasik ianya berkaitan dengan ketuhanan, contoh seperti aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Khawarij, Qadariyah dan sebagainya. Seterusnya pemikiran ilmu Al-Quran, di mana terdapat 2 jenis penafsiran, iaitu tafsiran bil ma'sur dan tafsiran bil ra'i. So, masuk kepada pemikiran Islam kontemporer ketiga, iaitu terdapat 5 model. Pertama iaitu fundamentalis, tradisionalis, reformis, post-tradisionalis dan juga modernis. Seterusnya kita masuk pada falsafah dan doktrin agama Kristian. Terdapat 7 ajaran, yaitu pertama Trinity. Trinity ini dia kepercayaannya, dia percaya terhadap penyembahan kesatuan 3 Tuhan. So, masuk kepada yang terusnya agama Kristian dan agama universal. Paul menyatakan bahawa agama Kristian merupakan salah satu agama yang universal di muka bumi. Yang ketiga, pensaliban Nabi Isa alaihissalam sebagai penebus dosa warisan, di mana ianya dilakukan untuk menghapus dosa Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa untuk menebus dosa-dosa umat Kristian. Seterusnya keempat, tidak perlu berkatan. Walaupun telah diperintahkan untuk semua agama untuk berkatan wajib, tapi Paul tetap menafikan kerana dengan baptisan merupakan salah satu cara untuk menganuti agama Kristian. So, masuk pada ajaran yang terakhir, iaitu 7 doktrin Paul, iaitu dosa warisan, anak Tuhan, penjelmaan, pensaliban dan penebusan, kebangkitan semula dan juga naik ke langit dan bersemayam di sebelah kanan Tuhan Bapa. Falsafah dan doktrin aliran agama Hindu yaitu mempunyai 4 peringkat seperti politeisme, henoteisme, monoteisme, dan monisme. Kebanyakan orang Hindu memuja api, angin, pokok, sungai, matahari, bulan, dan banyak lagi. Mereka menganggap elemen itu ialah mempunyai kuasa tersendiri dan patut dihormati. Kebiasaan upacara ini diiringi dengan pembacaan mazmur dari kitab suci Veda. Konsep-konsep yang tertera di atas merupakan kemajuan agama dalam menjalankan aktiviti keagamaan bagi agama Hindu. Berbalik pula kepada falsafah dan doktrin agama Buddha. Agama Buddha merupakan panduan kepada penemuan rohani. Hakikatnya Buddha tidak mengajar kepada perkara yang berkaitan dengan ketuhanan. Sebaliknya, mengikuti ajaran yang berkaitan dengan kehidupan. Selain itu, beliau telah menerangkan tentang perkara seperti jalan tengah, 4 kebenaran mulia dan jalan mulia 8 lapis. Semua perkara ini boleh dikatakan sebagai asas seluruh dharma yang diajarinya. Seterusnya, dharma ialah doktrin atau pokok ajaran bagi agama Buddha. Inti ajaran agama Buddha dirumuskan dalam Arya Satyani atau lebih dikenali sebagai 4 kebenaran mulia, iaitu ajaran yang diajarkan oleh Buddha Gautama di Veneris selepas mendapat pencerahannya. 4 kebenaran yang mulia adalah terdiri daripada dukkha, iaitu penderitaan, samudaya, iaitu sebab, nirodha, iaitu pembebasan, dan marga, iaitu jalan pembebasan. Kajian ini menerangkan secara terperinci mengenai mazhab yang terdapat dalam agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha.
Dan kajian ini juga telah menerangkan dengan jelas mengenai falsafah dan doktrin aliran yang terdapat dalam agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Apa yang kami dapat melalui kajian ini ialah mazhab berperanan bagi memastikan masyarakat tidak berada dalam keadaan keliru, saling mempertikai sehingga mengakibatkan perpecahan sesama sendiri. Dan merupakan satu keperluan untuk terikat dengan mazhab kerana ia merupakan jalan terbaik bagi mengelakkan lebih banyak konflik berkaitan hukum khususnya dalam kalangan orang awam. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.